Hai, salam sejahtera. Selamat datang ke laman modul Bahasa Kebangsaan A. Jadi, pada minggu ini kita akan berbicara tentang sejarah bahasa Melayu. Ya, betul, saya sebut sejarah. Jadi, hari ini kita akan berbicara tentang sejarah, iaitu maksud sejarah perkara yang telah berlaku, yang pernah berlaku dan sudah berlaku, dan kita hanya khususkan kepada sejarah bahasa Melayu. Jadi, nota setelah muat naik dalam laman modul kita, anda boleh lihat secara langsung dalam Google Slide yang telah saya muat naik, ataupun anda boleh membuat turun nota PDF yang telah saya muat naik dalam laman modul. Okey. Muat naik maksudnya upload. Okey, muat turun maksudnya download. Jadinya sila biasakan dua istilah ni, muat naik dan juga muat turun. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita hari ini, iaitu sejarah bahasa Melayu. Baiklah, saya percaya anda boleh baca nota yang telah saya sertakan kepada anda. Jadi saya akan bercerita tentang sejarah bahasa Melayu dari segi untuk memahamkan anda, dan dari segi bahasa yang mudah. Okay. Kalau anda nak tahu, bila kita berbicara tentang sejarah bahasa Melayu, kerangka masanya adalah daripada abad yang ke-7 Masihi hingga abad yang sekarang. Okey, cuma bahasa Melayu itu berubah-ubah. Kita bermula dengan bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Dan sekarang kita berada di zaman bahasa Melayu pasca moden yang telah mengalami banyak perubahan sebenarnya. Dan untuk permulaan yang perlu anda tahu, permulaan sejarah bahasa Melayu adalah pada abad yang ke-7. Okay? Dan pertama kalinya perkataan Melayu sebenarnya dirujuk oleh pengembara Cina pada abad yang ke-7 sekitar tahun 644 hingga 645 Masihi, semasa beliau datang ke tanah Melayu. Dan pada masa itu tanah Melayu bukan merujuk kepada tanah Melayu kita, bukannya di semenanjung Malaysia, tetapi sebenarnya di kawasan Nusantara. Okey, kawasan Nusantara adalah kawasan yang sangat besar sebenarnya, termasuk kita ada Indonesia, kita ada Selangor, Johor, kita ada Singapura, maafkan saya, kita ada Singapura, kita ada Brunei, Indonesia, kita ada Patani, dan itu sebenarnya sangat besar. Dan kerajaan Melayu ini sebenarnya bercakap ataupun bertutur bahasa Melayu. Dan apabila pengembara Cina ni, namanya Ai Ching, dia datang pada masa tersebut, dia kata dia pergi ke sebuah kerajaan Melayu, namanya Moloyu. Dia panggil Moloyu sebab pelat dia adalah aksen Chinese kan. Jadi dia kata Moloyu, tetapi sebenarnya merujuk kepada kerajaan di Jambi. Okey, Jambi terletak di Indonesia, bukannya di tanah Melayu. Dan pada masa ni sebenarnya kerajaan Melayu Melaka belum wujud. Dan di Semenanjung Melayu ataupun di Semenanjung Tanah Melayu dan juga di Borneo sebenarnya dah ada, tetapi orang asal, bukannya orang Melayu yang macam kita lihat sekarang. Baiklah, jadi perkataan Melayu pada pertama sekali merujuk kepada kerajaan, dan pertama kali ditulis adalah pada sebuah patung yang ditemui pada abad yang ke-13, iaitu di Padang Roco, di Batanghari, Jambi. Dan masih juga kita tak merujuk kepada bangsa, tetapi merujuk kepada bahasa pada masa tersebut dan juga kerajaan. Sehinggalah pada tahun 1972 UNESCO mengiktirafkan perkataan Melayu merujuk kepada suku bangsa Melayu di Semenanjung Malaysia, Thailand, Filipina, Indonesia, Madagaskar dan banyak lagi sebenarnya. Kenapa merujuk kepada tempat-tempat ni? Okey. Hal ini kerana kalau kita lihat peta kepulauan Melayu adalah sangat besar, dan mereka ini menuturkan bahasa Austronesia. Austronesia ini adalah sebuah keluarga dalam rumpun-rumpun ataupun dalam keluarga bahasa. Nanti kita akan lihat. Jadinya anda boleh lihat bahawa sebenarnya orang yang menutur bahasa Melayu itu sangat besar, bukannya sahaja di tanah Melayu, bukan sahaja di Indonesia, tetapi kita ada di Madagaskar, kita ada di Hawaii, kita ada di Taiwan. Okey.
dan sangat besar. Sebab itulah pada masa dahulu, kalau anda masih ingat, orang ramai sebenarnya mengenali bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Okey, seterusnya, asal usul bangsa Melayu. Sebelum nak kenali bahasa, kita kena kenali bangsa dulu. Macam mana terjadinya bangsa Melayu? Seperti saya cakap tadi, sebenarnya asal usul orang Melayu di tanah Melayu, kita spesifikkan di Semenanjung dan juga di Borneo, bukanlah orang Melayu itu yang asli, tetapi adalah orang asal ataupun orang asli ataupun indigenous people yang ada di tanah Melayu. Okey, jadi teori asal usul bangsa Melayu ni paling terkenal kita ada dua. Kita ada dua ya. Yang pertama sekali datang dari Yunan dan yang kedua datang dari Borneo. Yang datang dari Yunan dikatakan pada tahun 2500 sebelum Masihi terdapat dua jenis. Sebab ada dua gelombang yang datang, iaitu pertama sekali Melayu Proto dan yang kedua Melayu Dutro. Okey, perbezaan Melayu Dutro dengan Melayu Proto ni, Melayu Proto dikatakan tinggal di kawasan sungai, kawasan pantai, dah pandai cari makan mengikut kepulauan mereka. Manakala Melayu Dutro adalah mereka duduk tepi pantai tetapi mereka lebih pandai lagi. Sebab mereka dah bercucuk tanam, mereka dah buat dah buat sampan, dah pandai berlayar. Okey, 2500 sebelum Masihi dan 1500 sebelum Masihi, ukurannya 2500 sebelum Masihi lagi jauh daripada 1500 sebelum Masihi. 1500 sebelum Masihi lagi dekat lah. Sekarang kita sudah 2020 Masihi. Okey. Dan yang kedua, kita ada datang dari Pulau Borneo. Dikatakan bahawa sebenarnya orang Melayu itu bukan datang dari Yunan tetapi di kawasan Sabah dan Sarawak. Ada juga yang mengatakan begitu, tetapi saya rasa masih dipertikaikan mana satu yang betul asal usul bangsa Melayu ini. Dan secara teorinya kita akan belajar dan kita akan lihat bahawa kemungkinan besar datang dari Yunan dan kemungkinan besar datang dari Borneo berdasarkan kajian linguistik yang telah dilakukan oleh para linguis di negara kita. Seterusnya, salah silah bahasa Melayu ini adalah kerangka ataupun adik-beradik bahasa Melayu yang saya cakap tadi. Dia ada keluarga, dia ada subkeluarga, dan ini sebenarnya salah silahnya. Okey, yang paling besar kita ada filem yang berusia 5,000 tahun, dikenali sebagai Austris. Okey, kemudian di bawah Austris kita ada Austroasia, kita ada Tibet Cina, kita ada Austronesia. Dan jika anda lihat sebentar tadi, saya ada tunjuk bahawa bahasa Melayu terletak dalam rumpun Austronesia. Okey, rumpun Austronesia bermaksud rumpun tersebut bahasanya telah berusia lebih 2,500 tahun hingga 5,000 tahun usianya. Dan di bawah Austronesia kita bahagikan kepada 4, iaitu Nusantara, Mikronesia, kita ada Melanesia dan juga Polinesia. Dan ini adalah keluarga kepada Austronesia tadi. Dan usia untuk keluarga bahasa ini adalah lebih kurang 2,500 tahun. Dan selepas keluarga kita ada subkeluarga, iaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Filipin, dan sebenarnya kita ada banyak lagi. Dan anda perlu tahu yang ini sebab kita kenali sebagai subkeluarga. Dan di mana kita berada? Kita berada di bawah rumpun keluarga Austronesia, di bawah rumpun keluarga Nusantara dan di bawah subkeluarga Sumatera. Iaitu kita ada Melayu. Keluarga Aceh, subkeluarga Aceh juga, bahasa Aceh kita kenali sebagai bahasa Melayu Aceh dan juga bahasa Melayu Minang adalah di bawah subkeluarga Sumatera. Dan kalau anda lihat, kita ada satu yang sangat menarik di sini, iaitu Filipin. Bahasa Tagalog, okey, juga di bawah keluarga yang sama, iaitu Nusantara. Dan kenapa sebenarnya ini berlaku? Sebab pada masa dahulu, mereka di Filipina juga sebenarnya bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi ada beberapa perkataan yang masih lagi sama makna dan sama sebutan seperti di tanah Melayu, dalam bahasa Melayu kita. Contohnya yang saya tahu adalah perkataan anak. Anak dalam bahasa Melayu merujuk kepada kids or children, kan? Dan di Filipina pun merujuk pada maksud yang sama. Okay.
Seterusnya, jenis-jenis bahasa Melayu. Terdapat 3 bahasa Melayu yang saya telah sebutkan tadi. Yang pertama, bahasa Melayu kuno. Yang kedua, bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu moden. Okey, bahasa Melayu kuno bermula pada abad yang ke-7 hingga abad yang ke-11 dan awal abad yang ke-12. Bahasa Melayu klasik bermula pada abad yang ke-12 hingga abad yang ke-19. Manakala bahasa Melayu moden bermula pada abad yang ke-19 hingga sekarang. Okey, kita pergi ke bahasa Melayu kuno dahulu. Okey, bahasa Melayu kuno telah dikenali sebagai bahasa lingua franca kerana pada masa tersebut ramai sudah orang datang ke tanah Melayu untuk apa? Untuk berdagang. Okey, kalau anda lihat di tanah Melayu sebelum wujudnya kerajaan Melayu Melaka, kita sudah ada kerajaan Kedah Tua pada abad yang kedua. Dan kita ada pelabuhan yang sangat besar semasa di Kedah Tua, dan di Kedah Tua juga sebenarnya permulaan kepada tamadun Melayu di tanah Melayu sendiri. Okey. Kemudian fungsi-fungsi yang digunakan oleh bahasa Melayu pada masa ini adalah pertama sekali untuk perdagangan, yang kedua pentadbiran, yang ketiga ilmu dan agama, dan juga sastra dan budaya. Dan kalau anda ingin tahu, pada zaman bahasa Melayu kuno masih banyak pengaruh daripada bahasa Sanskrit. Okey, bahasa Sanskrit ini datang dari India. Dan kenapa sebenarnya bahasa Sanskrit ni diguna pakai dalam bahasa Melayu? Okey, mengikut sejarah dikatakan bahawa kosakata bahasa Melayu sangat sedikit berbanding apa yang kita ada sekarang. Saya rasa sekarang ni kita ada lebih kurang berjuta-juta. Okey, tetapi pada masa dahulu apabila permulaan bahasa Melayu kuno, kita hanya ada lebih kurang 500 patah perkataan. Okey, tolak tambah 500 lah kita kata. Tapi dengan peminjaman daripada bahasa Sanskrit, kita telah menambahkan lagi kosakata kita dalam bahasa Melayu. Okey, sebenarnya itu adalah salah satu cara bahasa untuk berkembang dan juga maju, iaitu pinjam dan juga kembang. Pinjam dan kembang. Kalau dia tak pinjam, jadinya dia tak boleh untuk bertahan sehingga ke hari ini. Okey, salah satu ciri untuk bahasa Melayu kuno yang paling ketara ialah dari segi bunyi. Terdapat 6 bunyi vokal, walaupun hanya ada 5 vokal tetapi ada 6 bunyi. Pada zaman bahasa Melayu kuno terdapat 3 bunyi vokal, iaitu I, A, U. I, A, U. Kemudian bunyi W yang kita kenali dengan pada masa sekarang bunyi separuh vokal W sebenarnya berubah menjadi B. Manakala bunyi B sebenarnya berubah menjadi BH, beh, beth, D, DH, zeh, ke, KH, suka, cita. Okey, jadi perkataan yang digunakan sebenarnya bukan bahasa Melayu yang kita guna sekarang. Kalau nak tahu bahasa Melayu yang kita guna sekarang sebenarnya telah berkembang dan dipermudahkan mengikut lidah kita, cara sebutan kita. Jadinya pada masa dulu kita hanya ada 3 jenis vokal. Seterusnya ialah ciri-ciri bahasa Melayu kuno yang kedua, iaitu tulisan. Untuk bahasa Melayu yang kita ada sekarang, kita menggunakan tulisan rumi. Okey. Tetapi untuk bahasa Melayu kuno terdapat 4 jenis tulisan utama, iaitu kita ada rencong, kita ada kawi, kita ada palava, kita ada nagiri. Dan ini contoh-contohnya. Kalau anda lihat, untuk rencong ataupun kita kenali sebagai kerinci, ini cara tulisannya. Okey. Dan ini pula ialah tulisan kawi. Yang ini adalah tulisan palava. Dan ini adalah tulisan nagiri. Tulisan-tulisan ini sebenarnya mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan bahasa Sanskrit. Okey? Sebab tu kalau kita lihat untuk tulisan palava, tulisan kawi, sangat macam kita kata ada pengaruh yang kuat dengan tulisan Sanskrit. Dan saya tahu mungkin tulisan Sanskrit yang ada pada masa sekarang tidak mungkin tidak sama dengan apa yang mereka ada 2500 tahun sebelum Masihi dahulu.
Okey, dan ciri-ciri yang ketiga untuk bahasa Melayu kuno ialah imbuhan. Okey, imbuhan yang kita ada sekarang sangat banyak. Okay, kita akan lihat topik demi topik nanti. Okey, untuk imbuhan yang sering digunakan dalam bahasa Melayu kuno ialah pertama sekali ma. Ma ini untuk imbuhan kata kerja aktif transitif iaitu mem. Okey. Dan mar untuk ber, untuk imbuhan kata kerja aktif tak transitif, dan juga kita ada ni untuk digantikan sebagai di. Contoh yang saya telah bagi dalam slide ialah mar lapas, iaitu tahu tak apa, mar lapas. Kita ada kat sini. Mar adalah ber. Okey, sebab dia tak ada vokal i. Dia ada vokal I, A dengan U. Jadi merlepas, mar lapas jadi berlepas. Ni parwat menjadi sebenarnya diperbuat. Mar buat jadi berbuat. Ma bawa jadi membawa. Okey. Untuk ciri-ciri bahasa Melayu kuno yang keempat ialah kosakata. Dan seperti yang saya cakap tadi, kosakata yang paling banyak kita guna iaitu pembedaraan kata ialah dari bahasa Sanskrit. Kenapa bahasa Sanskrit paling banyak kita guna? Yang pertama sekali sebab bahasa Sanskrit dipandang tinggi. Okey, statusnya sangat tinggi kerana jika lihat di tamadun India, bahasa Sanskrit hanya digunakan pakai oleh para Brahmin ataupun orang agamawan. Okey, jadinya sebab tu dia dipandang tinggi statusnya. Okey, merupakan bahasa golongan bangsawan. Di tanah Melayu juga kita ada golongan-golongan ataupun kita ada status sosial. Kita ada golongan raja, kita ada golongan bangsawan, kita ada golongan hamba. Okey. Kemudian bahasa Melayu masih kekurangan kosakata seperti saya telah sentuh tadi, kita ada lebih kurang 500 patah perkataan, tolak tambah. Okey. Kemudian wujud hubungan antara penutur bahasa Melayu kuno dan penutur bahasa Melayu Sanskrit. Okey, bukan bahasa Melayu Sanskrit, maafkan saya, penutur bahasa Sanskrit. Sebab apabila mereka datang ke tanah Melayu pada masa tu, selain untuk berdagang, mereka sebenarnya datang untuk berdakwah. Sebab tu kalau kita lihat semasa kerajaan Kedah Tua, sebenarnya kita ada satu agama yang dikenali sebagai agama Hindu Buddha, iaitu agama yang telah diterapkan daripada agama Hindu dan juga agama Buddha. Dan apabila datang ke tanah Melayu, iaitu di kerajaan Kedah Tua, digabungkan menjadi Hindu Buddha. Okey. Kemudian kalau kita nak lihat, betul tak dia ada 4 jenis tulisan? Betul tak dia ada ciri-ciri yang kita sebut tadi? Okey, kita ada bahan bukti yang diguna pakai sehingga kini, dan sebenarnya bukti-bukti ini merujuk dan menjadi bukti bahawa wujudnya bahasa Melayu kuno. Dan anda lihat kan tulisan-tulisan saya beritahu tadi. Okey, terdapat 4 jenis batu bersurat yang menggunakan tulisan Pallava. Okey, tulisan Pallava, iaitu yang pertama sekali batu bersurat di Kedukan Bukit. Kedukan Bukit, kemudian kita ada batu bersurat di Talang Tua, kita ada batu bersurat Kota Kapur, kita ada batu bersurat di Karang Berahi. Okey, ini menggunakan tulisan Pallava. Sebenarnya tulisan Pallava adalah antara tulisan yang paling banyak digunakan untuk dokumentasi pada masa dahulu. Kemudian kita ada batu bersurat kurun yang ke-9, iaitu batu bersurat Gandasuli di Jawa Tengah menggunakan tulisan Nagiri. Okey, yang susah kita nak lihat adalah batu bersurat Nagiri, tulisan Nagiri sangat susah untuk cari. Okey. Jadi apabila berakhirnya zaman bahasa Melayu kuno, kita beralih kepada zaman bahasa Melayu klasik. Dan zaman bahasa Melayu klasik ini bermula pada sekitar abad ke-12, abad ke-13 sehingga abad yang ke-19. Dan bahasa Melayu klasik ini sebenarnya merujuk kepada pengaruh Islam yang datang ke tanah Melayu pada masa tersebut. Okay? Apabila pada abad ini sebenarnya telah wujud kerajaan Melayu Melaka. Okay, bahasa Melayu kuno, ciri-ciri dia yang pertama sekali kosakata. Kalau kita lihat, kita ada menggunakan kosakata bahasa Sanskrit kan, masih lagi digunakan. Contoh yang telah saya utarakan di sini ialah rupa, sendi, lidah, masa,
senda, dewasa, udara, gerhana, gula, gergaji, masyhul, dan kasmaran, dan banyak lagi. Dan kalau nak tahu arti kosakata, saya telah disertakan di sini. Kosakata bermaksud keseluruhan kata di dalam sesuatu bahasa atau penggunaan kata. Jadi seperti yang telah saya sentuh, kita banyak meminjam daripada bahasa-bahasa lain untuk berkembang. Jadinya salah satu ciri paling utama untuk bahasa Melayu klasik juga sebenarnya bukan sahaja mengekalkan pinjaman kata daripada bahasa Sanskrit, tetapi juga daripada bahasa Arab, Parsi dan beberapa tempat lain. Ciri-ciri bahasa Melayu, iaitu bahasa Melayu klasik yang kedua, iaitu imbuhan. Selain pada imbuhan awalan yang kita lihat pada bahasa Melayu moden tadi, kita ada juga bahasa Melayu klasik imbuhan mementingkan di bahagian akhiran, iaitu kita ada man, wan, wati dan juga satu imbuhan awalan iaitu maha. Okey. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kalau untuk imbuhan awalan bahasa Melayu kuno tadi lebih kepada kata kerja. Apabila kita lihat atau merujuk kepada bahasa Melayu klasik, sebenarnya lebih merujuk kepada seseorang ataupun person lah. Okey, seterusnya kita ada bahasa Melayu klasik. Ciri-ciri bahasa yang ketiga iaitu tulisan. Kita ada dua jenis tulisan, iaitu tulisan Jawi dan juga tulisan Rumi. Pertama sekali, apabila kita telah berubah daripada tulisan Melayu kuno kepada bahasa Melayu klasik, kita dapat lihat bahawa transisi dia, kita daripada bahasa Melayu Sanskrit yang kita guna tulisan Dencong, Pallava, Kawi tadi, kita telah guna tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi sebenarnya diadaptasi daripada bahasa Arab. Okey, dan pada abad yang ke-19 kita telah banyak menggunakan tulisan Rumi. Okay, ciri-ciri bahasa Melayu klasik yang seterusnya ialah pengaruh bahasa lain. Disebabkan oleh perdagangan yang masih meluas di kawasan tanah Melayu, iaitu di Melaka, sebab Melaka telah menjadi pelabuhan yang sangat besar pada masa tersebut, kita ada pengaruh daripada bahasa Arab, bahasa Parsi. Dan dari segi imbuhan dan kosakata sebenarnya ianya telah memberi peranan yang sangat besar. Dan contoh yang telah saya sertakan di sini iaitu untuk kosakata bahasa Arab, kita ada ilmu, kita ada iman, hikayat, kalam, syukur, gaib, sejarah. Untuk kosakata bahasa Parsi kita ada pasar, piala, juadah, taman, garam, kahwin, dewan dan pelbagai lagi. Dan seterusnya ciri-ciri bahasa Melayu klasik, kita ada laras. Banyak menggunakan laras bahasa istana. Okey, berbanding bahasa Melayu kuno, dia lebih kepada laras bahasa agama sebab banyak menggunakan ataupun digunakan sebenarnya untuk berdakwah. Okey, menggunakan laras bahasa istana, kita ada beberapa contoh di sini. Bahasa istana seperti bersiram, mangkat hanya digunakan untuk golongan orang-orang tertentu sahaja. Dan sebenarnya apabila kita bercakap tentang bahasa Melayu klasik, binaan ayatnya bukan pendek seperti ayat bahasa kita sekarang, iaitu ayat aktif. Dia lebih kepada ayat pasif, banyak ayat majmuk, dia banyak bergabung daripada banyak-banyak ayat. Dia guna perkataan dan, seperti, dia guna perkataan pangkal ayat. Contohnya al-kisah, umpama, hatta, adapun. Kadang-kadang dia akan songsangkan ayat tersebut. Daripada objek yang dekat belakang, dia akan letak di bahagian hadapan. Dan banyak partikel yang digunakan. Partikel yang selalu kita guna di dalam bahasa Melayu moden sekarang ini, paling banyak kita guna lah. Okey, dan kita ada juga partikel pun. Dan kalau contoh yang telah saya beri pada masa ni, anda dapat lihat bahawa penggunaan contoh bahasa Melayu klasik ya. Seterusnya, kita lihat kepada fungsi bahasa Melayu klasik. Fungsi bahasa Melayu klasik yang kita ada di sini adalah kita ada 4, iaitu yang pertama sekali, fungsi dia sebagai bahasa lingua franca masih digunakan pakai sehingga abad yang ke-13. Sebab apabila mereka ataupun pedagang-pedagang lain datang ke tanah Melayu, misalnya mereka akan belajar bahasa Melayu dan mereka akan bertutur bahasa Melayu. Okey, kemudian menjadi bahasa rasmi kerajaan.
Nah, yang ketiga menjadi bahasa penyebar agama selain berdakwah untuk agama-agama lain. Agama Islam menjadi antara medium yang sangat penting pada masa tersebut dan juga sebagai bahasa ilmu dan budaya. Okay. Sebagai bahan bukti, kita ada penggunaan batu lisan, iaitu batu lisan yang telah ditemui di Pasai, di Pasai pada abad yang ke-13. Dan juga kita ada batu bersurat. Batu bersurat paling penting, kita ada batu bersurat Sungai Teresat di Terengganu pada abad yang ke-14. Dan juga batu bersurat Pagaruyung serta batu bersurat Mien 7. Dan batu-batu bersurat ini sebenarnya dia ada sama ada menggunakan tulisan Sanskrit sikit, tetapi ada tulisan Arab sikit. Kemudian dia akan juga bercakap tentang undang-undang agama Islam, contohnya untuk batu bersurat Sungai Teresat. Okay? Sebenarnya bahan bukti yang kita ada dokumentasi rasmi, contohnya untuk hukum kanun dan juga hukum kanun Melaka dan Pahang yang telah ditulis semula dalam bahasa Jawi pada masa tersebut. Surat-surat oleh pihak istana seperti surat Sultan Abdul Hayat 1 dan 2 di Ternate, dan juga kita ada sastra seperti sastra yang paling sangat terkenal iaitu naskah Melayu lama seperti Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan sebenarnya sastra-sastra lama ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawi. Okay, seterusnya kita lihat kepada bahasa Melayu moden. Semasa zaman bahasa Melayu moden, kita dapat lihat bahawa perkembangannya berlaku sebelum dan juga selepas merdeka. Pasca merdeka dengan pra-merdeka, iaitu apabila British datang dan juga selepas lah. Okay. Ciri-ciri bahasa yang kita dapat lihat bahawa selepas daripada merdeka, kita ada tubuhkan satu badan, iaitu kita kenali sebagai Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana fungsi Dewan Bahasa dan Pustaka adalah untuk mengawal penggunaan bahasa pada masa kini. Dan sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka telah lama wujud. Ingat tak kita merdeka tahun berapa? Dia pun wujud lebih kurang pada tahun 1956, tak silap saya. Okay. Ciri-ciri bahasa yang pakai pada masa tersebut ialah kosakata masih guna yang sama, imbuhan dan juga fonem-fonem tertentu. Kemudian kita ada perancangan dan juga pembinaan bahasa yang lebih baik. Okay, disebabkan kita dah ada Dewan Bahasa dan Pustaka, maka mereka merancang supaya penggunaan bahasa itu lebih teratur. Kemudian kita pakai banyak pengaruh bahasa Inggeris sebenarnya dalam bahasa kita, kerana pada masa ini kita telah dijajah oleh British, dan kita ada mengadaptasi beberapa dan juga meminjam beberapa bahasa Inggeris ke dalam bahasa kita jika betul-betul perlu. Okay. Bahasa Melayu kita tidak sama seperti bahasa Melayu Indonesia. Kalau anda lihat di Indonesia, mereka boleh menggunakan sewenang-wenangnya untuk masuk ke dalam bahasa mereka, tapi sebenarnya dalam bahasa Melayu kita masih lagi terkawal. Kita banyak menggunakan ayat aktif berbanding untuk zaman Melayu klasik banyak menggunakan ayat pasif. Kemudian kita ada tulisan Rumi di samping kita menggunakan tulisan Jawi, dan mewujudkan penyelarasan dari segi ejaan dan istilah dalam bahasa Melayu kita, Brunei dan juga Indonesia. Okay, bahasa Melayu pasca moden, kita dapat lihat bahawa apa yang kita ada sekarang ini adalah apa yang telah mereka lakukan, dan kita masih lagi teruskan sekarang, terutamanya penyelarasan ejaan iaitu Mabim masih lagi diteruskan tahun demi tahun supaya bahasa kita dengan tempat-tempat di Nusantara ini masih lagi kekal sama. Okay, ini adalah tokoh-tokoh bahasa Melayu moden yang sangat dikenali, iaitu kita ada Raja Ali Haji. Itu beliau aktif di Johor Bahru pada abad yang ke-19, dan kitab yang amat dikenali dalam bahasa ialah Kitab Pengetahuan Bahasa. Dan Kitab Pengetahuan Bahasa ini adalah merujuk pada kamus dan juga tata bahasa bahasa Melayu. Kemudian kita ada tokoh Zainal Abidin bin Ahmad, iaitu Zakbar. Sebenarnya beliau ada juga menulis sebuah buku iaitu Pelita Bahasa Melayu Penggal 1, 2 dan 3, dan diguna pakai untuk Institut Perguruan Guru Malaysia, dan ini adalah kitab tata bahasa yang paling lengkap yang pernah ada di tanah Melayu sebelum kita di zaman pasca moden lah.
Okey, kemudian kita ada tokoh yang pada zaman sekarang, kita ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim menulis tentang Tata Bahasa Dewan, dan buku beliau Tata Bahasa Dewan diguna pakai sehingga ke hari ini, dan banyak diguna dan dijadikan rujukan di sekolah dan juga universiti untuk penulisan bahasa Melayu yang tepat dan betul. Kemudian kita ada Profesor Emeritus Datuk Dr. Hajah Asmah Haji Omar, iaitu menulis juga tentang buku Tata Bahasa Melayu dikenali sebagai Nahu Melayu Mutakhir. Misalnya ada beberapa perkara yang berbeza antara Tata Bahasa Dewan dan juga Nahu Melayu Mutakhir. Tetapi kerajaan ataupun Kementerian Pelajaran telah menggunakan Tata Bahasa Dewan sebagai kitab rasmi Tata Bahasa Melayu. Okey. Itu saja untuk sejarah bahasa Melayu. Jika anda ada apa-apa pertanyaan, boleh utarakan kepada saya di bahagian chat, ataupun boleh bertanya di grup WhatsApp kita atau di Teams. Okey, saya harap anda memahami topik kita pada hari ini. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya, iaitu topik yang kedua. Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih.